Baik, kita kembali menerusi rampai pagi yang disiarkan secara langsung. Di awal tadi kita memberikan segmen bahasa dan kesusastraan Melayu, iaitu melestarikan bahasa dialek Ketani. Dan pada pagi ini kita bersama narasumber kita ni, iaitu Yang Mulia Puan Hajiah Nurati binti Bakar, Pegawai Bahasa, Penerong Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Okey. Tajuk yang menarik, melestarikan bahasa dialek Ketani. Kalau dialek Ketani ni banyak yang katanya tahulah, tapi mungkin Ketani kan mengetahui lebih mendalam lagi mengenai dengan tajuk yang kita bawakan. Jadi serba ringkas mengenai dengan tajuk pada pagi ini Puan. Ya, seperti mana tajuknya, melestari bahasa ataupun dialek Ketani. Bahasa merupakan komunikasi, media komunikasi harian kita ya. Dan setiap negara mempunyai bahasa ataupun dialek yang digunakan dalam kalangan keluarga, masyarakat, kawan, rakan dan sebagainya. Secara lisan, tadi saya kenalkan tadi dialek ataupun bahasa. Secara lisan sebenarnya masyarakat kita mengenal dialek itu sebagai bahasa. Tetapi secara ilmiahnya bahasa dan dialek itu memang berbezalah. Kalau dialek digunakan tidak secara baku, digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam kawasan-kawasan tertentu seperti macam daerah, kampung dan sebagainya. Namun kedua-duanya bahasa dan dialek ini melambangkan jati diri bangsa Ketani dan dialek itu merupakan daripada variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh kumpulan-kumpulan yang tertentu seperti yang saya sebut tadi itu ya. Itu antara pengenalan kita pagi ini ya. Mengenai dengan dialek tadi ya. Jadi Ketani pun ingin mengetahui Puan, apakah yang dimaksudkan melestarikan ini sesuai dengan tajuk kita ni. Melestari maksudnya mengekalkan supaya tidak berubah, mempertahankan. Bagi kita untuk melestari itu, kalau kepada bahasa baku lebih kepada memperkasakan. Memperkasa itu antara satu kaedah yang paling kita kehendakilah untuk melestari, mempertahankan, meneruskan kelangsungan sesuatu bahasa ataupun dialek itu sendiri. Itu maksudnya melestarikan ya. Tadi kita sudah mengetahui dialek dan juga melestarikan. Contoh dialek yang terdapat di luar negara dan juga di negara Brunei Darussalam. Okey, contoh seperti yang saya sebut awal tadi, bahawa dialek ini bukan saja ada di negara kita, malah di negara besar yang lebih maju juga lebih banyak dialeknya, terutamanya negara-negara besar. Contoh seperti Malaysia banyak dialek-dialeknya. Antaranya contoh saja yang di sebelah Sarawak kita yang dekat dengan kita, jiran kita di sebelah, misalnya yang seakan-akan sama dengan kita, Kadazan Dusun ya. Kadazan Dusun, Murut, Lindayeh yang disebut di sebelah Sarawak, dan juga di Semenanjung lebih banyak dialek-dialeknya, mungkin lebih di Kedah, Perlis dan Kelantan, Terengganu, di sana Johor. Jadi negeri-negeri di Malaysia memang banyak dialek-dialek. Begitu juga di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda dan sebagainya. Tetapi negara kita yang kecil molek ini, kita cuma ada tujuh puak yang menuturkan 7 dialek, tujuh dialek yang masing-masing. Dan seperti yang kita maklum bahawa dialek bahasa Melayu Brunei dialek Kedayan, dialek Dusun, dialek Tutong, dialek Murut dan Bisaya, dan satu lagi yang tidak kurang pentingnya pada negara kita ialah dialek Belait ya. Dan ada juga sub-sub dialek yang tidak dikenal ramai seperti kita kenal Meteng itu lebih sinonim dengan Pok Belait, lebih sinonim dengan dialek Belait. Itu ada juga, ada lagi beberapa lah yang sub-sub dialek yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan dialek-dialek ini tadi yang 7 inilah yang akan kita perkatakan pada pagi ini, yang akan kita sama-sama lestarikan bagi kepentingan kelangsungan masyarakat dan bangsa kita sebagai lambang jati diri di negara Brunei Darussalam ya. Selain daripada bahasa Melayu,
standard bahasa Melayu baku dan juga bahasa Melayu Brunei. Jadi 7 dialek itu penting bagi generasi kita akan datang. Itu dia. Baik. Untuk seterusnya ya, kita ingin mengetahui juga Puan bercakap mengenai dengan dialek dan bahasa. Jadi secara ringkas ya, senario penguasaan bahasa dialek kalangan generasi kini berdasarkan pengalaman senario bahasa dialek di Brunei. Mungkin dapat Puan jelaskan. Okey, baik ya, senario yang berdasarkan pengalaman kita lah, kita belum ada statistik ataupun angka yang yang nyata bagaimana kelangsungan dialek-dialek di negara kita. Walau bagaimanapun dari segi pengamatan dan pergaulan kita seharian, nampaknya ada bahasa ataupun dialek yang aktif kita gunakan. Contohnya saja bahasa Melayu Brunei ya. Bahasa Melayu Brunei memang kita ketahui sangat aktif digunakan, masih digunakan sama ada generasi baru ataupun generasi lama ya. Memang sebagai satu lingua franca di negara Brunei Darussalam selain daripada bahasa Melayu baku. Begitu juga dialek Kedayan memang sangat aktif, lebih-lebih lagi dialek Kedayan merupakan salah satu dialek yang sering juga digunakan dalam drama. Ada juga yang bentuk-bentuk digunakan dalam seni kesastraan, misalnya pantun dan sebagainya. Dialek Kedayan lebih kurang sama dengan dialek Brunei, cuma ada ciri-ciri membezakan dua dialek ini akan kita sebut nanti pada akhir siaran ini. Dan bagi dialek-dialek yang lain, misalnya dialek Tutong, ini memang kalau kita lihat senarionya, kalau zaman saya lah dulu 80-an itu memang lebih masih aktif dalam kalangan masyarakat, sama ada generasi lama, generasi muda. Begitu juga digunakan dalam komunikasi antara masyarakat. Siapa yang misalnya datang, misalnya di Tutong itu datang ke Tutong ataupun ke kampung-kampung, memang dia walaupun mereka daripada lain-lain puak, lain-lain bangsa, misalnya orang Cina, orang India, boleh berbahasa, boleh menggunakan dialek Tutong. Itu era 80-an. Dan walau bagaimanapun pada era akhir-akhir ini cuma kalangan-kalangan yang berumur misalnya masih dalam umuran 40-50 itu masih aktif dalam kalangan menggunakan dialek Tutong. Kalangan muda ada juga yang boleh faham menggunakan dialek Tutong, cuma sukar untuk kadang-kadang membalas untuk bercerita lebih lama itu. Kalau cuma nyakatan di Brunei ini menyampok sedikit-sedikit itu masih boleh. Begitu juga dengan dialek-dialek yang lain, dialek dusun, dialek Bisaya, apa lagi itu tadi, Bisaya, dua dialek ini tadi, Blait. Blait sekarang ini terlalu kurang penutur kalangan generasi muda. Jadi kalau dilihat kepada senario ini, nampaknya ada kemerosotan dalam kalangan generasi muda menggunakan dialek-dialek di negara Brunei Darussalam ini. Apalagi dialek Blait ataupun dialek Murut. Kemerosotannya nampak jelas. Kalau kita pergi kepada misalnya menghadiri jemputan-jemputan atau undangan-undangan perkahwinan, misalnya kita pergi ke Tutong ataupun di Bandar Seri Begawan, tetapi kalau kalangan jemputan ataupun undangan tersebut ada kelompok-kelompok orang Tutong, kelompok-kelompok orang dusun, kita masih boleh mendengar mereka menggunakan dialek-dialek ini dalam kalangan generasi yang tua sedikit tapi kalau generasi muda ini kita terlalu sedihlah melihat memang berlaku kemerosotan. Kalau tadi kami cakap dengan kemerosotannya, disebabkan kemerosotan ketika ini dialek itu jarang digunakan Tapi kita juga ingin seperti yang Puan sentuh tadi mengenai dengan contoh
Jadi kita ni beralih dulu terlebih dahulu dengan contoh antara contoh leksikal dan sebutan dialek Brunei dan ciri-ciri khas antara dialek berkenaan. Jadi mungkin Puan boleh. Ya, seperti yang saya sebut awal tadi bahawa antara dialek-dialek ini seperti juga bahasa ya. Memang ada ciri-ciri khas dalam yang kita kenal dalam linguistik ya. Memang nampak ciri-ciri khas, cuma orang-orang awam tidak mungkin kurang memahami ciri-ciri ini sebab belum ada kajian dan sebagainya. Tapi kalau pada pelajar-pelajar universiti memang yang mengambil bidang linguistik memang faham ni. Dan kalau orang-orang tua juga memang fahamlah memang ada perbezaan terutama dari segi sebutan ya. Dari segi sebutan misalnya saja Puak Brunei dan Puak Kedayan, misalnya bahasa Melayu Brunei dengan dialek Kedayan. Memang misalnya perkataan keluar sahaja, perkataan keluar memang ada bezanya antara dialek Melayu Brunei dan juga Kedayan. Misalnya keluar, tetapi kalau Kedayan keluar. Tidak akan menggunakan gugur R-nya di sana. Itu antara ciri-ciri penting dalam sebutan. Begitu juga misalnya dalam dialek Tutong dan Dusun memang ada ciri khas bunyi R vilar di sana R-nya, aro-nya, aro itu ada. Kalau baro-nya dalam dialek Tutong itu bermaksud bara. Jadi sebutan R di sana merupakan ciri-ciri khas dialek Tutong dengan dialek Dusun tadi. Begitu juga dengan dialek ada lagi ciri-ciri khas yang seakan-akan sinonim dengan dialek Tutong, antara dialek Tutong dengan dialek Blyth ya. Misalnya bunyi kami gelar dalam linguistiknya bunyi I epsilon, di sana bunyi ieng gitu ieng. Itu seakan-akan sama antara dialek Tutong dengan dialek Blyth ya. Kalau kami ada balek buek ada bunyi I epsilon yang digelar ataupun diistilahkan dalam linguistiknya bunyi epsilon ya, bunyi I itu tidak sama dengan bunyi I dalam bahasa Melayu Brunei dan juga bahasa Melayu baku. Di ek-nya itu dalam bahasa Tutong itu merupakan antara ciri-ciri khas dalam bahasa ataupun dialek-dialek ke-7 dialek tadi ya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya banyak yang ingin kita ketahui mengenai dengan melestarikan bahasa dan dialek Kedayan. Mungkin selepas ini ada sambungannya insya-Allah kerana ia amat penting untuk kita mengetahui melestarikan bahasa dan dialek Kedayan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Hajah Nurati binti Bakar selaku pegawai bahasa, penolong ketua bahasa, pembinaan dan juga pengembangan bahasa. Insya-Allah nanti kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Auda kembali bersama kami lagi di Rampai Pagi. Terima kasih rakan penyampai berita kita Mesra Muhammad. Dan untuk berikutnya kita kembali di Rampai Pagi ini dan kita sambung perbicaraan kita mengenai dengan segmen bahasa dan kesusastraan kerana tadi belum rasanya puas kita berkongsi ilmu bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Hajah Nurati binti Bakar merupakan pegawai bahasa, penolong ketua bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa. Melestarikan bahasa dan dialek Kedayan. Kalau tadi Kedayan mengetahui sedikit sebanyak dengan tajuk yang kita bawakan dan kita juga ingin mengetahui kenapa berlakunya kemerosotan bahasa ataupun dialek Kedayan ini yang akan kita bawakan. Tapi sebelum itu kita ingin bertanyakan kepada Yang Mulia Puan Hajah Nurati mengenai dengan gerakan Dewan Bahasa dan Pustaka menangani pelestarian dialek 7 Puak. Jadi mungkin Puan boleh menyambung tajuk yang kita bincangkan. Jadi apa sebenarnya gerakan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka menangani pelestarian dialek 7 Puak ini? Baik, mengenai pelestarian dialek-dialek yang ada di negara Brunei Darussalam ini, kita mengadakan beberapa gerakan sama ada dari segi penerbitan
penerbitan dan juga aktiviti ataupun kegiatan-kegiatan yang berunsur kemasyarakatan dan juga pada pihak-pihak sekolah. Antara aktiviti yang kita adakan di sekolah-sekolah misalnya, kami sebelum kita menghadapi keadaan COVID-19 jadi kita sering saja mengadakan dudun bahasa ke sekolah-sekolah dengan membawakan antara pengisiannya ialah mengenai junjung bahasa. Jadi dalam aktiviti tersebut kita berkongsi bersama penuntut-penuntut ataupun pelajar-pelajar mengenai dialek-dialek tujuh puak. Ya. Kita mengadakan satu segmen seperti kuis dan juga teka kata dan banyak lagi kegiatan-kegiatan dalam dudun bahasa itu lebih kepada mengenalkan bahasa dan dialek-dialek di negara Brunei Darussalam. Begitu juga kita pernah mengadakan pemataan bahasa. Kita membuat pemataan di mana teburan-teburan dialek-dialek ini berada di negara Brunei Darussalam. Jadi berdasarkan pemataan bahasa kita pada 2010, saya lupa tarikhnya, kita mengadakan di Tutong pemataan bahasa. Jadi melalui pemataan bahasa tersebut dapat kita kesan bahawa teburan penutur-penutur ini sekarang ini dengan adanya perpindahan perumahan dan sebagainya, jadi penduduk-penduduk ini teburannya di merata tempat. Dan itu antara gerakan-gerakan yang kita buat lah. Ada juga kita mengadakan kenali bahasa Brunei melalui media massa. Contohnya melalui RTB ya. Itu kenali bahasa Brunei. Begitu juga kita mengadakan juga penerbitan kamus. Kamus sekarang ini kita sedang giat menyiapkan kamus dialek Belait, dan juga kita juga sedang giat juga dalam perbaikan daftar leksikal 7 dialek sekarang ini. Sedang sibuklah sekarang. Begitu juga kita nanti akan ada perancangan mengadakan kamus bahasa Melayu Brunei dalam talian. InsyaAllah kita berdoa sama-sama mudah-mudahan projek ini berhasil untuk menjaga melestari dialek-dialek yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan perancangan juga dalam masa terdekat ini kita akan mengadakan bengkel pengenalan dialek-dialek di negara Brunei Darussalam, akan bermula di daerah Temburong insya-Allah pada 19 September ini. Itu antara gerakan ataupun kegiatan-kegiatan yang kita buatlah sebelumnya dan akan datang insya-Allah. Itu antara audio perancangan-perancangan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan nanti, dan cukup menarik ya untuk kita ketahui, terutama sekali kepada kita yang ingin mendalami akan dialek ataupun menghalusi lagi bahasa Melayu menerusi segmen bahasa dan kesusastraan ini. Perlu kita dalami lebih fokus kepada kesusastraan. Betul, Dan juga tadi Puan menyentuh mengenai dengan kemerosotan. Jadi mengapa sebenarnya berlaku kemerosotan dialek dan juga bahasa yang ada di negara Brunei Darussalam? Okey, ini bukan saja sebenarnya berlaku di negara kita, malah kalau kita lihat pun di negara-negara luar juga, apabila satu bangsa ataupun masyarakat mengetepikan bahasa ibunda mereka dengan lebih menguasai bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya, sama ada disebabkan ekonomi ataupun kepentingan ataupun manfaat diri ya. Jadi ini salah satu sebab mengapa berlakunya kemerosotan. Dan proses kemerosotan bahasa ini juga berlaku apabila terhentinya pewarisan bahasa atau dialek kepada ahli keluarga ataupun generasi baru. Kalau era kita dulu misalnya 80-an atau awal 90-an, dalam kalangan orang tua kita ni masih lagi berkomunikasi ataupun mengajar, membawa anak-anak cucu kita berbahasa
ataupun menggunakan dialek masing-masing. Sekarang ini dengan adanya misalnya untuk duduk dengan keluarga, terutamanya generasi muda ataupun anak cucu kita, lebih kepada mereka sudah bersekolah ataupun berada di tempat-tempat penempatan kanak-kanak, misalnya tadika dan sebagainya, dike dan sebagainya. Ini sudah mengurangkan ataupun menyebabkan salah satu juga kurangnya komunikasi orang tua-tua kita bersama anak cucu. Jadi penyerapan ataupun penerapan dialek Ketannya itu kurang dapat dilestarikan dengan kaedah ataupun cara-cara kita lama, cara-cara lama. Itu antara tadi sebab-sebab ataupun mengapa berlakunya kemerosotan itu. Dan generasi demi generasi semakin kurang mempelajari semakin kurang mempelajari dialek-dialek tempatan ini. Kalau ada pun lebih kepada tahap-tahap tradisional seperti misalnya untuk bermukun, berpantun, itu pun terlalu kuranglah terhad kepada tuntutan-tuntutan aktiviti masing-masing. Ya, itu antara mengapa berlakunya kemerosotan dialek dan juga bahasa. Mungkin secara ringkasnya, Puan, sebab-sebab kemerosotan ini berlaku. Jadi saya sudah tadi ada saya sebut tadi dalam yang kita sebutkan sebentar tadi, sebenarnya banyak lagi sebab-sebab kemerosotan itu lebih kepada semangat diri sendiri itu pun kurang untuk mempelajari dialek-dialek itu, mungkin juga kerana tuntutan akademik. Jadi kanak-kanak sekarang ataupun generasi sekarang lebih penting ataupun lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu baku, dan juga kurangnya pendadahan kepada generasi baru. Aktiviti-aktiviti kita misalnya sekarang ini kita tidak keluar negara. Walhal pada masa yang sama, dalam masa kita berkunjung, berdudunnya katanya itu kita boleh memperkenalkan dialek-dialek kita ni berdasarkan produk-produk tempatan. Misalnya, dan banyak penjenamaan nama-nama produk-produk kita boleh kita perkenalkan dialek kita ni. Padahal memang kalau kita ni amat-amati adalah sayang Tul kalau kita ni Indah berusaha untuk melestarikan bahasa ataupun dialek kita ni sendiri terutama sekali pada generasi baru kita ni kanak-kanak. Saya sendiri, kalau ayah saya berasal dari Tutong, jadi sayang kalau abang-abang serta kakak saya yang terdahulu memang pandai berbahasa dialek Tutong dan juga dusun tapi sayang generasi saya dan seorang lagi abang saya sebelum saya memang kami tidak pandai lah sebab tidak didedahkan. Biasanya kebelakangan ni diorang bercakap, kami bercakap di rumah pun menggunakan bahasa Melayu baku. Tanyalah. Jadi sayang. Jadi kalau kami diumpat pun dengan bahasa Tutong atau dusun, kami tidak tahu sebenarnya. Jadi insya-Allah mungkin di kesempatan lagi kita ni akan lebih mendalami mengenai dengan 7 puak yang ada di negara kita Darussalam, dan ini akan kita kekalkan nanti. Tapi apapun dengan penerangan yang dibawakan merusak membahasa dan kesusastraan Melayu, iaitu melestarikan bahasa dan dialek Ketani, kita cukup bertuahlah kerana mengetahui sedikit sebanyak. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Hajah Nurati binti Bakar, iaitu selaku pegawai bahasa penolong ketua bahagian pembinaan dan juga pengembangan bahasa dengan pengungsian telah pun dibawakan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.